Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan menonton sebuah video yang berjudul Profesor Malaysia. Profesor Malaysia ini lebih suka bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Nah, seperti apa videonya? Video ini bersumber dari channel YouTube Trend Publika. Mari kita tonton bersama teman-teman semua ya. Mari tentunya kita simak dengan bersama dan juga ambil hikmah yang dapat kita ambil. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga subscribe channel YouTube Trend Publika. Mari kita saksikan bersama. Guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia amatlah berbeda dari jumlah penutur hingga perannya bagi negara masing-masing. Tentu saja bahasa Indonesia lebih berhasil ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Bahasa Indonesia juga bersifat terbuka atau inklusif, sedangkan bahasa Melayu bersifat eksklusif atau seolah hanya milik kaum Melayu. Video berikut ini menggambarkan hal itu. Yuk kita simak ya. Dalam masa kita bersemangat, orang panggil semangat hangat-hangat, semangat hangat-hangat nak kata teh ayam, tak boleh lah semangat apa semua sekali. Saya tidak nak mengkritik ni, tetapi saya merasa perlu kepada satu jaminan yang lebih kukuh. Orang-orang Cina dalam negara kita ini, mereka sedang giat yang tak pandai bahasa Mandarin. Mereka sedang berusaha betul-betul belajar bahasa Mandarin dengan keyakinan bahawa bahasa Mandarin adalah bahasa yang boleh menyatukan mereka semua. Yang kedua, bahawa bahasa Mandarin itu adalah bahasa ekonomi di kalangan masyarakat Cina. Ini saya ada kawan-kawan Cina yang saya tidak memfitnah lah. Maknanya mereka percaya, dia kata kalau dulu saya terpaksa belajar bahasa Inggeris kerana kalau tanpa bahasa Inggeris saya tak boleh cari makan. Okey, masa Inggeris. Tetapi masa anak cucu saya sekarang ini, dengan bahasa Mandarin ini, anak cucu saya boleh hidup kerana kita boleh bergantung di bawah perkembangan politik dan ekonomi yang ada di negeri China. Iya, benar. Jadi maknanya saya rasa tanpa apa-apa pun orang akan belajar bahasa Melayu kalau sekiranya ada nilai yang diberikan, nilai ekonomi, nilai hidup. Tapi kalau setakat nostalgia ataupun sekadar budaya, jadi sejauh mana jaminan orang yang sedang menyokong dengan simposiumnya, dengan seminarnya, dengan semangat pada hari ini, apakah perancangan kita buat satu seminar simposium, kemudian kita bawa kepada kerajaan, kita beri kepada kerajaan, orang panggil menyatakan sesuatu yang sudah pun dimaklum. Ya, saya amat setuju tadi bila Datuk sebut bahawa orang Cina merasakan bahawa bahasa Mandarin itu ada nilai. Saya amat setuju. Sebab walaupun mereka kumpulan minoriti di Malaysia dan juga dalam masa yang sama mereka tidak mengharapkan bantuan kerajaan dan sebagainya, mereka yakin dengan bahasa mereka. Sebab katanya ada negara besar. Tapi Malaysia ini yang diperintahkan oleh orang Melayu, yang ada sejarah peradabannya, yang terbukti bahasa Melayu telah digunakan dalam perjanjian-perjanjian besar di atas peringkat antarabangsa. Kenapa mereka tak nak? Saya nak tanya, siapa yang sebenarnya tidak menilai bahasa Melayu ini? Siapa yang sebenarnya yang tidak memberi penghormatan kepada bahasa Melayu ini? Siapa yang sebenarnya yang tidak memertabatkan bahasa Melayu ini? Minta maaf, saya bila bercakap tentang bahasa ni, terutama bahasa Melayu. Semangat, satu semangat. Tak apalah, nanti duduk di DP nanti. Yang keduanya, sebab saya melihat sekarang ini orang Melayu, ulama-ulama Melayu telah berjaya mengislamkan bahasa Melayu. Maksudnya membawa nilai-nilai Islam di dalam bahasa Melayu itu sehingga menjadikan bahasa Melayu itu jati diri mereka. Islam itu menjadi jati diri mereka melalui bahasa. Saya dah sebut lama kat sini. Misalnya perkataan adab,
perkataan akhlak, perkataan adil, perkataan amanah. Semua ini adalah istilah-istilah yang diambil dari Al-Quran, yang bersifat maknawi, yang nak faham maknanya perlu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis dan ulama-ulama yang muktabar untuk membicarakan tentang adab, akhlak dan sebagainya. Sebutlah siapa-siapa yang nak sebut akhlak ini tak dirujuk kepada rootnya, maka tidak akan bermakna. Orang Melayu akan tolak. Tetapi mudah-mudah hari ini kita ketepikan bahasa ini dan kita ambil bahasa Inggeris. Perkataan maklumat kita gantikan dengan informasi. Perkataan pada saat itu jadikan momen dan sebagainya. So, siapa sebenarnya yang merendahkan nilai ini? Begitulah guys, sifat bahasa Melayu Malaysia yang terkesan hanya dimiliki oleh kaum Melayu. Hal itu karena bahasa Melayu juga dikaitkan dengan Islam. Jangan heran jika ada profesor Malaysia yang tampaknya lebih menyukai bahasa Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Kebimbangan saya adalah impetus, gelombang, semangat mutakhir ini sifatnya sekali air bah, sekali pantai berubah. Nanti bersilih ganti Perdana Menterinya. Oh, okey. Gelombang ini akan hilang. Adalah salah. Ini juga adalah salah satu masalah sebenarnya kenapa kita sangat sukar untuk mendaulatkan bahasa kebangsaan, disebabkan perubahan-perubahan polisi itu sekejap berubah dan sekejap tidak. Walau bagaimanapun, ini adalah perkara yang kita tidak boleh kawal lah kan, sebab pertukaran Perdana Menteri, bagaimana mereka berfikir dan menggubal polisi, orang kata that is beyond us lah. Macam kita tidak dapat kawal. Tapi Tuan Syed, kalau boleh izinkan saya bercakap tentang beberapa perkara lagi yang menjadi kekangan kepada pengembangan untuk menjadikan bahasa Melayu itu dia lebih inklusif kepada masyarakat Malaysia. Maka kalau boleh izinkan saya, sebab saya sendiri merasainya. Yang pertama sekali, kita sebenarnya sedar atau tidak sedar, pejuang bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang menyebabkan bahasa Melayu kita ini sukar untuk dikembangkan. Kita kata bahasa kebangsaan dan sebagainya. Sebagai contohnya, saya bagi tahu kita tahu bahawa di Malaysia kita ni adalah berbilang kaum dan juga berbilang agama. Tapi sedar atau tidak, kadang-kadang apabila kita mempromosikan bahasa Melayu, kita agak mengaitkannya dengan Islam tu. Ya betul, saya kata bahawa tapi pada saya bahasa ini tidak ada agama, tidak ada agama. Jadi kita bercakap tentang bahasa Melayu, dia adalah bahasa sepunya bagi semua komuniti. Dalam kita punya bahasa, dalam sastra pun, sastra Melayu, bila dalam sastra Melayu, Dewan Bahasa sendiri telah pun menentukan bahawa ini adalah kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai sastra Melayu. Dan dia bukan hanya melihat kepada bahasanya, kepada mediumnya, tetapi juga kepada kandungannya. Saya tahu ni sebab dulu saya pernah satu buku tentang puisi daripada komuniti penulis Sabah yang berbilang kaum kan, dan dia 2 tahunlah tertangguh di DBP hanyalah tentang mempertikaikan tentang beberapa istilah yang digunakan yang dikatakan bahawa dia adalah bersifat khurafat, dia adalah menentang Islam dan sebagainya. Kalau kita kata bahawa bahasa Melayu ini hanyalah untuk milik dan nuansanya adalah Islam, itu yang kita kata penolakan nanti akan juga berlaku kan. Itu yang pertama. Kedua, satu lagi Tuan Syed kalau saya boleh sentuh, kadang-kadang ni saya rasa bahasa Melayu ni dia kurang organik lah. Kita ni tidak macam bahasa Indonesia tau. Kita ni kadang-kadang tu terlampau orang kata menekan tentang aspek-aspek yang kecil, sedangkan pada saya bahasa Melayu ini nuansanya adalah pada semangatnya sebagai bahasa Melayu. Perkataan-perkataan spesifik tertentu itu tidak semestinya, sebab itu berubah, mana-mana bahasa pun dia sentiasa berubah. Bahkan kalau kita kata bahawa kita mau bahasa Melayu yang tulen yang macam mana, di mana kita punya penanda aras, adakah zaman Hang Tua, zaman Tunteja atau zaman pra kemerdekaan tahun berapa sekian kan. Kalau kita menyusur ni kan dia sentiasa berubah. Tapi ini contohnya ini saya tidak ada, saya secara personal saya tidak ada masalah, tetapi saya tahu ia menjadi masalah kepada ramai orang, terutama sekali di kalangan kawan-kawan saya sebagai saintis lah. Bila melihat kepada penulisan dalam bahasa Melayu, dari dan daripada pun menjadi satu isu besar, ialah dan adalah pun menjadi satu isu besar. Demi untuk penggunaan macam tu yang telah pun membumi menjadi organik bertahun-tahun, tiba-tiba semua tidak ni kan.
Dan itu sebenarnya mematikan semangat, sebab kita bukannya melihat kepada penggunaan bahasa Melayu itu dalam konteks intelek yang besar. Nuansanya adalah bahasa Melayu. Kita terlalu rinci kepada hal-hal yang pada pandangan saya, minta maaf lah, pada saya adalah agak remeh. Mungkin dua tokoh kita di sana tu adalah dia tidak bersetuju, tapi pada saya kalau kita ingin perjuangkan bahasa Melayu, dia mestilah bersifat inklusif, dia mestilah mesra kepada penggunanya. Kerana itulah ciri bahasa sebenarnya yang dapat diterima secara lebih meluas. Kan? Bahasa Indonesia tu saya rasa kalau dia diikat dengan Islam sama seperti bahasa Melayu, mungkin ada ramai orang, sebab Indonesia pun berbilang agama dan ini kan yang tidak akan ada kecenderungan untuk menggunakan bahasa itu ataupun ada sentimen tertentu terhadap bahasa. Begitulah guys pendapat profesor dari Sabah yang lebih menyukai sifat bahasa Indonesia yang lebih terbuka. Karena sifat itu pula bahasa Indonesia jauh lebih berkembang dibanding bahasa Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini ya. Dalam video ini bisa kita ambil bahwasanya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia itu kurang terbuka ya, beda dengan bahasa Indonesia yang sangat luar biasa sampai sekarang menjunjung tinggi, dan juga keterbukaan terhadap warga dan bangsa Indonesia ini sangat luar biasa. Nah, ketika disambungkan dengan sebuah agama itu bisa untuk memperkembangkan sebuah bahasa, menurut saya bisa di setiap Al-Quran ketika disambungkan dengan agama Islam ya. Ketika di Indonesia itu ada yang namanya Al-Quran terjemahan. Nah, Al-Quran terjemahan itu sendiri diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sehingga warga atau bangsa Indonesia bisa paham dengan bahasa Indonesia dan juga berkembangnya bahasa Indonesia. Mungkin untuk Malaysia bisa juga meniru seperti itu, atau mungkin sudah dilaksanakannya Al-Quran terjemahan seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.